Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. Berkata Imam Al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Takdir itu suatu kepastian, jangan membantahnya. Hai bodoh, jangan engkau berani menentang takdir dan engkau berkerenah pada takdir, kelak engkau akan binasa. Pokoknya hendaklah engkau rela dengan semua perbuatan Allah Azza wa Jalla dan keluarkan hatimu dari bergantung kepada manusia, supaya engkau boleh menghadapi Tuhan semesta alam dengan hatimu, dengan batinmu dan dengan maknawimu. Ya, jika engkau tetap menurut petunjuk Allah Azza wa Jalla, mengikut petunjuk para rasul dan para hamba-Nya yang salihin, dan ditambah lagi jika engkau bersedia berkhidmat kepada orang-orang yang soleh, maka jangan teragak-agak lagi. Kerana itu adalah lebih baik bagimu di dunia ini dan nanti di akhirat juga. Ingatlah, jika engkau memiliki semua dunia ini dan hatimu tidak terikat dengan hati mereka, samalah seperti engkau tidak punya apa-apa pun, walau sebesar debu sekalipun. Semua orang yang memperbaiki hatinya kerana Allah Azza wa Jalla dan dia tetap dengan Allah di dunia dan di akhirat, nescaya dia menghukum antara orang-orang awam dan orang-orang khawas dan hukum Allah Azza wa Jalla. Celaka engkau, sedarkan dirimu itu. Apa kadarmu, yakni apa nilaimu bila dibandingkan dengan mereka sekalian. Engkau semua ingatanmu ialah makan, minum dan pakai. Kemudian kahwin dan cari dunia dan tamak pula pada dunia. Engkau bekerja kuat dalam urusan dunia dan kosong dalam urusan akhirat. Engkau gemukkan dagingmu untuk engkau hadiahkannya kepada ulat-ulat dan rerayapan tanah dalam kubur. Nabi SAW bersabda, Allah Ta'ala mempunyai para malaikat yang menyeru setiap pagi dan petang. Ya Bani Adam, lidu lil maut, wabnu lil kharab, wajma'u lil a'da. Hai anak Adam, beranaklah untuk mati, bangunkan rumah untuk roboh, dan kumpulkanlah dunia untuk musuh-musuh. Diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Orang mukmin itu mesti ada niat yang baik pada kesemua tindak tanduknya. Dia tiada beramal di dunia untuk keduniaannya sahaja, malah dia membina dunianya untuk keakhiratan juga. Dia patut mendirikan masjid-masjid, jambatan-jambatan, madrasah-madrasah dan ribab-ribab. Dan dia juga memperbaiki jalan-jalan raya kaum muslimin. Dan jika ada yang lain untuk dibina, maka semua itu untuk tinggal anak isterinya, untuk kaum janda dan fakir miskin dan yang seumpamanya dari yang memang diperlukan dalam hidup ini. Dia membuat semua itu agar dibinakan baginya gantinya di akhirat. Tetapi dia tidak membinanya untuk kepentingan nafsunya, suka tabiatnya atau jiwanya. Jika memang benar tujuan anak Adam itu, maka selamanya dia akan berada dengan Allah Ta'ala dalam semua hal ehwalnya. Maka tiadanya dengan Allah dan wujudnya pun dengan Allah. Kelak hatinya akan terikat dengan para nabi dan rasul
Dia akan menerima apa sahaja yang dibawa oleh mereka dengan kata dan perbuatan iman dan keyakinan. Bila inilah yang berlaku, tiada syak lagi dia akan wujud dengan mereka dunia dan akhirat. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Di antara nasihat wasiat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'ah, ialah supaya kita bermuafaqah dengan takdir, yakni bersetuju dengan takdir Allah. Kerana setiap takdir Allah itu ada ilmu, dan setiap takdir Allah itu ada pengajaran. Manusia tidak melalui takdir Allah untuk mereka mendapatkan perkara yang sia-sia dalam hidup, melainkan dia akan mendapat perkara yang bermakna untuk hidupnya, apatah lagi akhiratnya. Setiap orang yang melalui takdir Allah dengan tenang, dengan sabar, dengan redha, bahkan dengan muhasabah dan dengan takwa kepada Allah, nescaya dia akan nampak sedikit demi sedikit akan keindahannya, akan nilai dan harganya, akan segala perkara yang bernilai dalam kehidupan dia. Kerana itu kita seolah-olah kita nak beritahu pada orang yang tak tahu apa-apa, orang yang tidak mengerti apa-apa, supaya diam dengan takdir Allah. Kerana Syekh Abdul Qadir menyebut dengan perkataan yang agak keras, saya bodoh. Kerana syahwat kita yang sentiasa memberontak setiap kali takdir berlaku pada hidup kita. Nafsu kita yang sentiasa mengeluh. Walhal kita tahu, baik syahwat, baik nafsu tidak boleh mengubah keadaan. Kalau kita sakit, tahu kita mengeluh, kenapa aku sakit, kenapa masa ni sakit, kenapa. Apakah dia akan mengubah apa-apa? Dia tak mampu ubah apa-apa. Cuma tenang, melihatnya sebagai satu takdir, melihatnya sebagai satu pengajaran ilmu, kemudian mengambil segala asbab untuk mendapatkan kesembuhan. Kenapa Allah Ta'ala perintahkan kita mengambil asbab? Untuk tenangkan jiwa kita. Dan kenapakah Allah jadikan asbab itu punya tempoh dan masa? Supaya nilai setiap takdir itu dapat kita rasai. Apa dia pengajaran dia? Katakan kita ambil contoh, kita demam. Demam berapa lama? Seminggu. Bila tuan-tuan demam, mula-mula kita akan gunakan segala kekuatan yang masih berbaki. Lawanlah sikit. Bila lawan dah tak kuat, kita gunakan ilmu yang masih ada. Ambillah ubat tu, ubat ni. Bila tak mampu lagi, kita cari orang yang lebih kuat pada kita, yang lebih berilmu pada kita, yang boleh beri tenang pada kita. Lalu kita jumpa doktor. Kenapa? Sebab doktor, dia ada ilmu lebih pada kita. Dan dia boleh beri ketenangan pada kita lebih daripada kata-kata kita sendiri. Dan dia boleh beri obat yang lebih baik daripada obat yang kita ambil. Maka doktor pun buat. Kemudian kita masih lagi tak sembuh. Dan doktor pun beri kepada kita tempoh. Makan ubat ni seminggu, kemudian jumpa lagi. Baik, tempoh yang kita ada dalam ikhtiar dan usaha kita ialah satu tempoh yang Allah Ta'ala suruh kita muhasabah. Suruh kita berfikir, kerana kita boleh mengeluarkan segala mutiara-mutiaranya. Umpama seorang yang melombong emas dan melombong batu permata, maka dia perlu berpenat lelah, dia perlu merasakan semua keperitannya sebelum dia dapat mengeluarkan permata. Setiap takdir Allah ada permata akhirat. Setiap takdir Allah ada permata iman kita. Setiap takdirnya. Maka sebab itu tempoh Allah jadikan setiap kali kita ditimpa satu benda, kita perlu melalui tempoh. Maka tempoh itu bagi orang awam dinamakan tunggu. Tunggulah. Seminggu baik kot. Tunggu. Tapi bagi orang yang bertakwa kepada Allah, tempoh itu ialah muhasabah. Lalu dia rasa dunia ini sementara. Dia rasa lihat dia tak kuat sebenarnya. Dia mencari kesalahan dia kat mana, dosa kat mana. Maka dia mengambil asbab untuk sembuh dengan mendekatkan diri pada Allah, berdoa, melakukan perkara-perkara akhirat, bersedekah. Dia beristighfar, memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Dan dia meminta doa orang-orang soleh. Maka dia mendapat poin ataupun pengajaran daripada ujian tersebut. Tapi orang yang bodoh terus mengeluh. Bila Allah turunkan kepada kita pandemik, kita ada tempoh. Walau bagaimanapun kita nak segera, tak ada benda kat dunia ni Allah segerakan. Melainkan kita mesti melalui tempoh.
Kita nak makan pun tak kenyang terus. Tuan-tuan tengok makanan, tak mungkin kenyang terus. Tuan-tuan kena makan. Tak mungkin tuan-tuan telan terus, tuan-tuan kena kunyah. Kena telan. Kemudian makan lagi. Tuan-tuan mengambil satu tempoh tertentu, akhirnya kenyang. Dalam dunia ini memang tempoh. Dan kita meredai sebahagian tempohnya bila dia tidak mengacau syahwat kita. Tapi bila dia mengacau syahwat kita, lalu kita mula memberontak. Sebab itu Syekh Bohai bodoh. Dengar sini. Setiap takdir Allah Ta'ala tadi, kamu kena tenang dalam takdir Allah. Tenang dengan setiap takdir Allah, jangan menentang takdir Allah. Jangan berkata, kalau macam ni lebih baik. Kalau begitu lebih baik. Kalau aku tak buat macam tu, tak kena macam ni. Kalau aku tak duduk dalam negara ni, aku tak kena macam aku kena hari ni. Jawapannya jangan. Atau orang kaya, bila di Indonesia hari ni, ada varian baru, bakteria ataupun wabak COVID. Yang kaya-kaya semua ambil kapal terbang, jet peribadi, terbang ke negara lain. Sebahagian terbang ke Malaysia, sebahagian terbang ke Hong Kong, terbang ke sana. Pada sangkaan mereka, mereka boleh lari. Sebab mereka ada duit. Mereka kaya. Bahkan beberapa hari lepas, bila dicatatkan pertambahan mendadak sewaan jet peribadi dan penerbangan. Ni kita cerita di negara sahabat kita Indonesia. Dia orang kaya. Dia rasa dia boleh lari. Dia nak pergi negara yang kononnya lebih baik daripada negara dia. Maka yang lari daripada takdir Allah Ta'ala. Kononnya dengan harta, kekayaannya dia boleh lari. Maka seolah-olah Allah berkata, Ainal mafar, kalla la wazar, ila rabbika yawma izinil mustaqar. Nak lari ke mana? Tiada ada tempat lari hari ini. Maka hendaklah kamu kembali pada Tuhan kamu. Tidak orang lari yang paling hebat bila ditimpa musibah, dia lari jumpa Tuhan dia. Bukan dia lari tinggal negara dia. Bukan orang yang hebat. Bukan setiap kali kita kena musibah, kita lari tinggal musibah. Bukan. Kita lari kepada Allah. Inni muhajirun ila rabbi sayahdin. Aku lari kepada Allah supaya dia beri petunjuk padaku. Sebab itu yang perlu kita lakukan bila kita kena musibah ialah perjalanan rohani, bukan perjalanan jasmani. Rohani kita yang perlu berjalan, yang perlu berlari. Untuk apa? Kembali pada Allah. Kembali kepada pangkuan Allah Ta'ala, redanya, rahmatnya, kasih sayangnya. Ya, saya katakan dengan mudah orang-orang yang banyak duit, bila ada masalah, lari. Tak pernah masalah itu selesai dengan lari. Allah sebut dalam Quran, Alam tara ilal ladhina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadharal maut. Faqala lahumullahu mutu thumma ayahum. Inna allaha ladhu fadlin alal alamin. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, tidakkah kamu melihat ribuan manusia yang keluar lari daripada takdir Allah, lari daripada ujian Allah, akhirnya mereka mati dalam perjalanan. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim, tidakkah kamu lihat orang-orang yang lari daripada negara mereka, hadaran lil maut, takut mati. Dalam perjalanan mereka itu, Allah matikan mereka. Bila Allah sebut, Inna allaha ladhu fadlin ala nas, walakinna aktharan nas la ya'lamun. Allah ni kurniaan dia banyak pada manusia. Tapi banyak manusia tak tahu. Dalam takdir Allah ada kurniaan, kita tak ramai tahu. Setiap takdir Allah, tak kira apa benda pun, ada kurniaan Allah di dalamnya. Tapi kita banyak melihat ada bala Allah. Bukan, ada kurniaan Allah. Dan kurniaan yang Allah beri lebih baik daripada apa yang kita hilang. Sebab itu bila kita melihat setiap takdir Allah, kita muafakah dengannya, bersetuju. Dan penting jangan berkerenah dengannya. Jangan kerenah. Kerenah ni macam mana tuan-tuan sekalian? Ya. Mula kita buat perkara yang melanggar syariat, batasan syariat. Mula kita tidak, ya kalau sekiranya Allah Ta'ala nak angkat musibah ni pun, kita masih lagi bercita-cita nak buat benda dunia. Aku lepas kalau musibah ni habis, aku nak masuk kedai kopi. Lama tak masuk kedai kopi. Bukan nak masuk masjid. Nak masuk kedai kopi dulu. Aku kalau musibah ni dah angkat, duduk hotel. Aku nak duduk hotel sebulan. Bukan nak duduk masjid sebulan. Maksudnya, bila dia melalui ujian, dia masih lagi fikir dia nak kepada dunia. Bukan pada akhirat.
Dia masih lagi merindui rumah-rumah syahwat berbanding rumah Allah. Dia masih lagi merindui keseronokan berbanding ketaatan. Tapi kalau begini jiwa kita belum belajar apa-apa. Umpama pelajar duduk sekolah tapi tetap gagal dalam peperiksaan, kita terpaksa beri lagi ujian pada dia. Kerana kamu gagal. Kalau kami sayangkan kamu, kami suruh kamu repeat balik. Ulang balik ujian. Sehingga kamu mendapat markah yang kami nak. Itu namanya sekolah cemerlang. Ujian ini ialah kecemerlangan, pusat kecemerlangan orang mukmin. Kalau orang mukmin belum dapat belajar benda tu, Allah akan uji lagi kita. Kalau kita tak belajar daripada apa-apa musibah, Allah akan uji lagi. Kita tak akan berhenti daripada diuji. Sehingga kita terbiasa dengan ujian. Sebab itu Nabi SAW satu ketika, Rasulullah lukis 4 segi. Khattan Nabi SAW khattan murabba'an. Nabi lukis gambaran 4 segi. Kemudian baginda SAW buat satu garisan daripada tengah tadi sampai keluar kotak tadi. Mula 4 segi. Buat satu garisan sehingga tembus luar kotak. Kemudian baginda SAW dalam garisan yang dalam kotak tadi, Rasulullah balikkan dengan macam kita katakan buat pagar-pagarnya. Dilukis yang merentang setiap garisan tadi. Lalu kata baginda SAW, ini khattan murabba'an, ni 4 segi inilah ajal yang mengeliling manusia. Dia tak boleh keluar daripada ajal. Ajal yang keliling manusia. Tuan-tuan nak ke mana? Tak boleh ke mana-mana. Kita hidup di dunia akan mati. Kita sudah berada dalam kotak kematian. Keluar, kita akan mati. Kita dalam berada dalam kotak kematian. Manakala yang panjang sehingga menembusi kotak itu angan-angan dan cita-cita manusia yang tak pernah habis. Sejak bila angan-angan tuan-tuan habis? Tuan-tuan dapat sesuatu, kita nak sesuatu yang lain. Tak pernah habis. Tidak pernah manusia berhenti daripada berangan-angan walau dia dah tua. Untuk dunianya. Tetapi dia pernah putus angan-angannya dengan akhirat. Bukan selalu. Saya kata Abu Ali Daqqaq rahmatullahi alaihi, kerana melampau dunia dan syahwatnya, dia boleh lupa akhirat. Tughyan asyahwat wal maladzat, kerana melampaunya syahwat dan kelazatan dunia, dia boleh lupa akhirat. Ya, kita tak pernah lupa dunia. Sebab itu kita ada angan-angan. Angan-angan tu ada membuktikan bahawa kita tak akan lupa dunia walau macam mana pun kita. Tuan-tuan terus berangan-angan tengok anak kita, berangan untuk anak kita. Kita bukan sekadar berangan untuk kita, kita berangan dengan orang keliling kita. Kita tengok orang lain, kita berangan biar dia macam ni, biar dia macam tu. Lalu kata baginda SAW, ini manusia yang bila Rasul gariskan di setiap garisan straight tadi, ini ujian yang akan mengenai manusia dan sepanjang dia hidup. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, fa in akhta'ahu hadha nahashahu hadha. Kalau dia tak kena yang ni, dia akan kena yang ni. Fa in akhta'ahu hadha nahashahu hadha. Kalau dia tak kena garisan ni, dia kena garisan ni. Tak kena garisan ni, dia kena garisan ni. Contoh tengok. Orang yang tak kena kenciman ni, darah tinggi, jantung, tak kena ni, kena kanser. Orang tak kena kanser pula, dia kena angin pasang. Yang tak kena angin pasang pula, dia mungkin kena saraf. Yang tak kena saraf pula, dia kena depression, kemurungan. Yang tak kena yang tu, dia akan kena migraine kuat, gastrik. Tuan-tuan sebut penyakit yang tuan-tuan boleh sebut dan tuan-tuan tak boleh sebut, tapi ada dalam badan kita. Tuan-tuan, saintis mengkaji banyak lagi penyakit tak sempat beri nama. Banyaknya penyakit. Itu yang sempat kita beri nama tu. Saintis bahagian perubatan masih banyak jumpa lagi penyakit-penyakit belum sempat beri nama, belum sempat nak daftar nama dia ni. Tapi dia terus datang. Wabak ni tuan-tuan, depan kita berpuluh, beribu wabak tunggu. Tapi tak sempat nak bagi nama. Akhir diulang nama sama. Dia COVID-19. Nanti mungkin COVID-21. Nanti banyak. Namanya banyak. Untuk kita bersedia dengan ujian.
Tak kena yang ni, kena yang ni. Oh, dia punya bagus jaga kesihatan, pagi-pagi jogging. Kemudian medical check up. Tiap minggu medical check up. Sampai dia berkahwin dengan doktor tu. Oh, boleh medical check up tiap-tiap hari. Kahwin. Betapa dia konsisten. Pemakanan bagus, bla bla bla. Apakah dia tak akan terkena apa-apa penyakit? Kena. Maka dia kena pula penyakit yang tak pernah dijangka. Berlaku pada diri dia. Ketumbuhan. Berlaku sekian. Jadi kita jangan duk beranganglah untuk sihat sampai kita mati. Tak mungkin. Depan kita menanti pelbagai penyakit. Macam-macam. Tetapi kena biasakan dengan qada dan qada Allah. Dan saya katakan setiap qada dan qada Allah itu ada pelajaran. Ada muhasabahnya. Ia adalah perbuatan Allah yang bijaksana. Qada ni perbuatan Allah Ta'ala yang bijaksana kepada hamba-hambanya. Cukuplah Allah jadikan qada tadi, tuan-tuan, supaya kita cuma bergantung pada dia. Kerana setiap ketentuan itu yang menjadi berat bila mana kita, seluruh manusia tak boleh tolong kita. Itu jadi berat. Kalau tuan-tuan ada masalah, ada orang lagi boleh tolong, ia tak berat. Tak ada duit, ada kawan boleh bagi duit. Kita beringat. Ada sakit, ada doktor boleh tolong bagi ubat sembuh. Itu tak berat. Yang sebenar-benar berat ketika mana semua manusia angkat tangan. Semua manusia tak boleh buat apa-apa. Ketika itu, tuan-tuan, hati kita buang manusia. Dan kembali menetap ingatan kita pada Allah. Mengikut besar ujian tersebut. Dan mengikut cinta Allah Ta'ala pada kita, akhirnya hati kita penuh dengan Allah. Tentu bila hati kita penuh dengan Allah, ketika itulah kita tahu perjalanan hidup kita sebenar macam mana. Kita tahu dunia ini seketika. Kita tahu negeri akhirat lah negeri abadi. Kan itu Allah Ta'ala ingatkan kita. Allah sebut dalam suratul Ankabut ayat 64. Wa ma hazihil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Tidaklah kehidupan di dunia ini melainkan permainan dan juga melainkan hiburan dan permainan sahaja. Dan sesungguhnya negeri akhirat itulah negeri sebenar kehidupan kita kalau kita mengetahuinya. Kata saya tengok satu video. Ada seorang juara dunia. Tinju. Dia jadi juara dunia pada usia yang paling muda. Dia mengumpulkan pelbagai tali pinggang kejuaraan. Lalu wartawan datang jumpa dia. Dia kata, oh, lihat kejayaan kamu hebat. Dia kata, ini semua garbage. Dahulu waktu saya muda, saya cari yang ni. Saya nak ni tali pinggang. Sekarang saya mengetahui ini semua sampah belaka. Tak ada nilai. Langsung tak ada nilai. Lihat bila dia dah jumpa kehidupan dia. Tapi bila saya baca, banyak orang jual pingat sukan Olimpik. Bila tak ada duit. Akhirnya dia kata, apa nilai pingat ini? Kalau nak hidup pun payah. Bagaimana kalau dia berfikir hidup akhirat pula? Yang jual kasut emas, kita kat Malaysia pun ada. Yang dapat kasut emas. Saya tak payah sebut nama lah, tuan-tuan lebih tahu pada saya. Kalau saya sebut, tuan-tuan pula terkejut. Saya tahu pada tuan-tuan. Ini dapat anugerah kasut emas, jual kasut emas tu. Kenapa? Nak menampung kehidupan. Ini nama syuhrah. Yang dahulu orang kejar benda ni. Nak dapat kasut emas. Satu dunia glamour popular. Satu negara glamour popular. Akhirnya kita dapati satu hari nanti benda ni tak ada nilai. Itu barulah kita banding hari tua kita. Bagaimana kalau kita banding hari akhirat kita? Apa nilai semua kemasyhuran-kemasyhuran yang kita cari hari ini? Semuanya cuma permainan seketika yang tamat waktunya kita mula nampak tak ada nilainya. Dan ini kita katakan benda yang realiti yang kita tengok, yang kita baca. Pengakuan orang yang juara tadi, rupanya ini semua garbage. Ini semua sampah-sampah belaka. Kami tak perlukan lagi. Bagaimana nanti bila kita dibangkitkan akhirat kelak? Sebab itu kata Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, dia kata dunia ini akan meninggalkan kamu. Dan akhirat akan mendatangi kamu. Maka jadilah kamu anak akhirat dengan kamu menjadi anak dunia. Hari ini, amal tanpa hisap. Esok, hisap tanpa amal. Hari ini kamu masih boleh beramal. Sebab itu kata Syekh Abdul Qadir, bila hati kamu bergantung kepada Allah dan kamu mula menjadikan petunjuk kehidupan kamu Allah,
Rasulnya, dan kamu jadikan orang-orang soleh sebagai teman dan sahabatmu, bahkan kamu berkhidmat kepada orang soleh. Dan khidmat pada orang soleh salah satu daripada jalan kesufian. Khidmat, kalau setengah kita cuma belajar balik, kita belum menempuhi jalan sebenar. Sehingga kita menempuhi jalan khidmat. Tahu-tahu orang yang nak jadi dekat dengan raja ni, bukan sebab jawatan dia dekat. Sebab khidmat dia. Dia terus berada di mana raja tu berada. Dia terus dekat dan rapat. Sehingga kasut pun dipakainya. Maka barulah dia mendapat pendekatan dia. Kalau itu ahli dunia, untuk dia dapat dunia, demikian ahli akhirat untuk dapat akhirat. Maka khidmat kepada orang soleh salah satu jalan dia. Untuk kita mempelajari lebih banyak. Untuk kita membiasakan diri kita dengan lebih banyak kebaikan-kebaikannya. Sehinggalah kalau kamu sampai peringkat ini, kata Syekh, waktu itu walaupun kamu ada dunia banyak, kamu tak rasa kamu ada dunia. Dia cuma debu di tanganmu. Sebab hati kamu sudah penuh dengan panduan. Waktu itu kata Syekh Abdul Qadir, biar banyak mana pun dunia kamu ada, dia tak akan mudaratkan akhirat kamu. Kalau kamu memiliki satu dunia ini, dia tak akan mudarat sedikit pun akhirat kamu. Sebab kamu ada panduan Allah, Rasul, orang soleh. Dan kamu berkhidmat dengan orang soleh. Sentiasa berada di belakangnya, sentiasa berada di sisinya, sentiasa mendengar nasihatnya, sama ada secara online-nya, offline-nya, secara verbalnya. Bukan sampai peringkat tuan-tuan dia mendatangi mimpi-mimpi kita. Dan proses tarbiyah ini, kita rasa dekat. Seperti suara dia terngiang-ngiang kat telinga kita, umpama seorang anak sentiasa ingat nasihat mak dia. Arwah mak saya pernah cakap. Arwah ayah saya pernah cakap. Seperti perkataan itu perkataan baru yang dia dengar. Ini yang orang tua saya cakap dulu. Ini yang mak saya cakap dulu. Ini yang ayah saya cakap dulu. Tuan-tuan akan dengar perkataan itu. Dan demikian orang yang ada hubungan dengan Allah, dia akan kata, ini Tok Guru saya cakap. Seperti itu orang guru itu berbisik dengan dia. Beritahu itu dan ini sebagai panduan-panduan dia. Maka bila kita berada dalam keadaan macam itu, kita selamat. Kemudian Syekh sebut lagi perkataan agak kasar. Celaka engkau, tadi bodoh. Ini celaka pula. Bodoh kan tak faham takdir. Celaka pula bila mana kamu tidak tahu siapa kamu berbanding mereka. Dan kadang-kadang kita tak reti nak hormat orang soleh, kita tak tahu nilai kita berbanding dia. Maka celakalah kita tak tahu nilai dia untuk kita hormati, untuk kita muliakan, untuk kita beradab dengan dia. Kamu ni hidup, kata Syekh, tak ada matlamat. Kamu cuma fikir makan, minum, kahwin, beranak. Ni, dengar satu hadis. Bila Nabi SAW berkata, setiap hari ada malaikat menyeru berkata, Ya Bani Adam, lidu lil maut. Wahai anak Adam, kamu beranak untuk mati anak tu. Lidu, kita sebut ni pantai lidu. Pantai lidu lah kalau kat Johor. Pantai beranak lah tu, lidu. Lidu. Beranaklah kamu lil maut, untuk anak tadi akan mati. Maksudnya apa tuan-tuan? Setiap hari kelahiran ialah kelahiran untuk kematian. Bukan kelahiran untuk kekal di dunia. Saya lahir di dunia, tuan-tuan lahir di dunia bukan untuk kekal. Lahir kita untuk mati. Sebab tu Hasan Basri berdiri kat kubur. Dia berkata, saudara-saudaramu telah mendatangi akhirat. Dan kamu akan menunggu gilirannya. Tidaklah ditinggalkan oleh saudaramu, melainkan orang-orang yang akan mati. Satu persatu. Sehingga kamu semua tidak akan ada lagi. Kemudian kamu akan berada di alam ini, alam kubur. Sehingga kamu dibangkitkan, sehingga kamu dihisap di hadapan Allah SWT. Tentang kawan-kawan kita, saudara mara kita, dia pergi dulu. Kita sedang menunggu giliran kita. Dan dia telah meninggalkan orang yang akan mati. Saudara kita yang dah mati ditinggalkan kita yang akan mati. Kelak satu persatu kita akan mati. Saya akan mati, kemudian orang sebelah saya mati. Sehingga semua kita mati. Dan ketika itu takhallaitum fil kubur, kita akan bersendirian dalam kubur. Maka lihat, kalau kita turun dalam kubur ini dengan amalan, maka bertuahlah kita. Kalau kita turun dalam kubur ini dengan membawa segala kejahatan, maka syum celaka kita, binasa kita. Kerana hari ini menunjukkan tiada manfaat melainkan akhirat yang kita bawa.
Sebab tu kata Syekh Abdul Qadir, kamu banding diri kamu dengan diri mereka, kamu ni jauh. Mereka ingat Allah. Mereka tak dilalaikan dengan akhirat. Mereka bila pergi ke kubur, mereka ingat akhirat. Kamu tidak. Bila baginda sallallahu alaihi wasallam menyebut fungsi kubur, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, fa'innaha tuzahidu fid dunya wa tudzakkirul akhirah. Kamu bila tengok kubur, dia akan menjadikan zuhud dunia kamu yang tak dinilai. Tuan-tuan, apakah kita bila pergi ke kubur nampak ada nilai dunia? Tak ada. Mati seorang je. Dan dia akan ingatkan kamu pada akhirat. Akhirat benda paling besar dalam hidup kita. Sebab tu nanti bila Allah cerita, kita mati tuan-tuan. Lalu kita pun nampak hakikat akhirat, hakikat kematian. Apa kata Allah pada kita? Allah berfirman dalam surah Qaf, laqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Dulu kamu lalai dengan benda macam ni. Kamu boleh tak perasan kamu akan mati, kamu akan jumpa kami, kamu akan lalui kubur ini, kamu akan lalui segala perjalanan akhirat. Kamu boleh lalai benda macam ni. Hari ni kami singkapkan pandangan kamu untuk kamu nampak semua. Mata-mata kamu begitu tajam melihatnya. Terus sekarang ni mata kita macam tajam dia tengok dunia. Dari kejauhan kita nampak masa depan kita. Oh, saya rasa saya akan berjaya, Ustaz. Jaya, nampak masa depan. Saya dah nampak rumah agam saya kat depan tu. Baru start bisnes ni, dah nampak rumah agamnya. Baru start bisnes, dah nampak kereta besarnya. Tapi belumkah kamu nampak malakul maut? Apakah belum waktunya kita melihat dan nampak malakul maut dalam kehidupan kita yang menanti? Yang sedang melihat dan memerhatikan kita, menunggu arahan dan perintah daripada Tuhannya untuk mengambil nyawa kita dari di mana pun kita berada, bagaimanapun hal kita. Apa pun kesibukan dan alasan kita. Kan dia mengambil nyawa kita berdasarkan waktu yang Allah tetapkan. Bukan berdasarkan kepada permohonan kita. Dan tidak juga berdasarkan kepada keadaan kita. Tetapi masa yang Allah tentukan untuk kita. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ, bila datang ajal mereka. لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Mereka tak akan dipercepatkan, mereka tak akan dilambatkan, tak akan dipercepatkan. Sebab tu bandingkan kita dengan orang-orang yang ingat akhirat, tuan-tuan. Bandingkan. Jauhnya kita. Mereka bawa keuntungan-keuntungan, kita bawa bebanan-bebanan. Mereka bawa kegembiraan, kita bawa duka cita, kesedihan dan malu. Sebab itu kita perlu melihat kematian sebagai aras, petanda aras keimanan kita. Sebab itu kata para ulama, Abu Ali Daqqaq kata apa? Bila seorang ingat mati, akan keluar 3 perkara kebaikan dalam hidupnya. Bila ingat je mati, ada 3 kebaikan yang kita akan dapat. Yang pertama, kita akan segera bertaubat. Yang kedua, hati kita boleh cukup dengan segala dunia yang kita ada. Cukup. Tak adalah fikir, tak cukup, tak cukup. Yang ketiga, kita mula rasa bersemangat beribadat. Nasyab dalam ibadah. Semangat untuk ibadat. Tetapi kalau sekiranya kita tak ingat mati, tak ingat akhirat, kita dibalik dengan 3 perkara. Apa dia? Menangguh-nangguhkan taubat. Lagi, tamak terus dengan dunia. Tak pernah cukup. Adamur ridha bil kafaf. Tak pernah cukup dengan apa yang cukup. Bukan tak pernah cukup dengan apa yang tak cukup. Tak pernah cukup dengan benda yang dah cukup sebenarnya. Berapa belanja awak satu hari? 1,000. Ni ada 100,000. Tak cukup tak? Kenapa tak cukup? Dia rasa tak cukup. Ni letak hidang makanan ni. 10 menu. Macam ada kurang ni. Ada lagi kurang? Ada. Kena lagi ni. Ada lagi. Tambah lagi. Itu tuan-tuan orang kaya. Yang lupa akhirat. Dia sekali hidang makan banyak. Saya tengok ada satu dokumentari. Bagaimana kehidupan orang kaya. Dia punya meja makan tu. Boleh 20 orang duduk. Tapi dia duduk seorang. Lalu dia angkat semua makanan dia. Angkat semua. Kata tukang masak. Ada 5 orang chef. Yang masak macam-macam. Orang tanya dia habis tak? Tak. Tapi dia nak rasa semua. Siap pagi dia makan. Tapi dia tak habiskan. Dia tak pernah rasa cukup. Dia suruh tambah lagi menu. Ni macam tak cukup menu. Berapa ada menu? 120 cik. Tambah lagi 40. 160. Begitu dia nak suruh tambah. Pagi, petang. Makan tak? Tak makan. Dia punya nafsunya luar biasa. Tu yang dia boleh kereta 40 buah misalnya.
Guna tak? Tak guna. Dia guna sebuah je. Guna apa? Ambulans dia guna. Pulang adik ke hospital tu je. Yang lain semua duk tengok. Dia rasa tak cukup, senang hati dia. Dan yang ketiga, at-takasur, malas ibadat. Dan bila dah tak ingat akhirat, dia kena penyakit malas ibadat. Sebab tu kita pun tengok, kalau kita malas ibadat, maknanya kita ni memang tak ingat mati orangnya. Kalau kita lambat taubat, memang dia ni tak ingat akhirat. Kalau kita tak redha dengan rezeki kita ada, memang kita tak pernah ingat mati. Maka ini ingatan ulama kepada kita. Sebab itu kata Syekh, orang beriman yang sebenar, dia mula dengan niat dia. Niatnya semuanya untuk akhirat. Akhirnya dijadikan semua dunianya akhirat. Dan diletakkan keutamaan pada perkara yang memang direct ke akhirat. Apatah lagi, dan juga yang indirect ke akhirat. Masjidnya, madrasahnya, ini keutamaan. Dia rasa bersalah kalau masjid itu ditutup. Dia rasa bersalah. Dia rasa bersalah kalau ada madrasah tertutup. Macam hari ni tuan-tuan dengan pandemik. Kita orang Islam khususnya yang berkemampuan, kalau tengok ada tahfiz, ada mana institusi agama yang terjejas, kita patut rasa bertanggungjawab dan terpanggil. Jangan sampai syiar ini mati. Kerana ini adalah hujah. Atau kita katakan inilah ikhtiar dakwah kita. Kalau kita biarkan tahfiz mati, kita biarkan tahfiz ini kita katakan menanggung masalah, kita turut perlu rasa tanggungjawab. Sebab ini agama kita. Melahirkan anak-anak beragama dan sebagainya. Ini salah satu tanggungjawab kita. Bukan sebab anak kita belajar kat situ ataupun tidak. Sebab tu bila seorang tu memang orang yang kuat hubungan dengan Allah, dia tahu apakah perkara syiar-syiar yang perlu dijaga. Ini syiar Allah atas muka bumi. Baik masjid-masjidnya, baik riba. Riba ni kalau diterjemah secara dalam kurungan, rumah tumpangan. Maksud riba ini ialah pusat-pusat kita katakan kesufian, riba. Yang mereka beriktikaf di situ, belajar di situ. Macam kita sebut secara gambaran umum, pusat talaqi. Untuk menuntut ilmu di situ, untuk mereka beribadat di situ, untuk mereka membina hubungan mereka di situ. Dan juga madrasah-madrasah dan lain-lain yang menjadi syiar Allah atas muka bumi. Tuan-tuan, kita kena ada rasa tanggungjawab. Kalau ada dengar tahfiz ni masalah ni nak tutup, tuan-tuan kena ada tanggungjawab. Kerana ini syiar Allah. Jangan sampai dia bermasalah. Sehingga kalau keutamaan harta saya pada benda itu. Kalau keutamaan harta saya pada perkara yang akan menjadi jariah saya. Kemudian kata Syekh, dan dia memenuhi keperluan orang-orang di bawah tanggungannya juga kerana Allah. Disiapkan rumah untuk isterinya, anak-anaknya, makan, minum dan sebagainya. Bukan kerana tabiat dan hawa nafsu, kerana ini tanggungjawab dia. Sebab itu dia ingatkan isterinya, anak-anaknya supaya bersyukur kepada Allah. Mengaitkan setiap nikmat dunia dengan akhirat. Mengaitkan setiap perbuatan dengan akhirat. Mengaitkan setiap tindakan dan niat kepada akhirat. Ini orang paling berjaya. Sebab itu Nabi SAW sentiasa relatekan dunia dengan akhirat. Relatekan dunia dengan akhirat. Hatta nikmat dunia pun Allah sebut bagaimana hubung kait dengan akhirat. Kita baca surah Al-Baqarah ayat 25. Apa kata Allah? وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Allah Ta'ala sebut. Ini saya nak cerita macam mana relate dunia dengan akhirat. Dan berilah khabar gembira kepada orang beriman dan beramal soleh. Bagi mereka syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka mendapat rezeki daripada syurga, mereka kata ini benda yang pernah kami makan di dunia. Diberi namanya, tetapi lain rasanya. Kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, semua nikmat dunia akan dapat dirasa dalam syurga dengan namanya sama, tapi rasanya tak sama. Tuan-tuan suka apa? Saya suka mi kari. Ya, dalam syurga ada mi kari. Namanya mi kari. Tetapi rasanya lebih hebat pada itu. Kita kat dunia nama mi kari, tapi tak nampak macam mi kari. Kari pun tak ada. Lagi tu, nama tidak juga menterjemahkan bendanya. Cuma nama untuk tipu kita. Nama mi kari. Tengok, tak berapa kari pun mi. Udang janganlah. Menyorok udang kecil. Menyorok udang. Ada fishball sikit. Mi-nya banyak. Mi. Ni bahan-bahan dia kurang. Kita rasa tertipu. Ni mi kari kena tipu. Ustaz.
Nama tipu kita, benda pun tipu kita. Akhirat kelak, kata Ibn Abbas, semua benda dunia ni kita nak ada di dalam syurga, namanya, tapi rasanya lebih hebat. Contoh nak makan apa? Soto. Oh, lain soto. Memang nama dia soto ni, teringat dulu makan dekat soto station. Dalam syurga, namanya soto, tapi dalamnya lebih hebat. Bukan gearbox biasa, di gearbox sampai gear 7 dulu dia. Artinya kalau kita nak sebut, bila Allah sendiri relatekan, dunia masuk akhirat dia jadi hebat. Kan itu bila kita beri nafkah pada anak bini, kita beli mainan ke anak-anak kita, kita relatekan dengan akhirat. Supaya dia bersyukur pada Allah, melihat ini nikmat Allah. Begitu cara hidup orang mukmin. Kata Syekh, kalau begitu keadaan hidup dia, maka selama-lamanya dia bersama dengan Allah. Dalam semua keadaannya Allah bersama dengan dia. Dalam semua keadaannya dia mencetak pahala. Dia buat pahala, dia buat kebaikan. Maka akan bertambah keyakinan. Waktu bertambah keyakinannya ini, ketika itu tak ada lagi syak yang boleh mengganggu dia. Baik syak dunianya atau syak akhiratnya. Maka dia ni, kata Syekh Abdul Qadir, bila tak ada syak, dia wujud di dunia dan wujud di akhirat. Apa maksud wujud? Maksudnya wujud di dunia dengan penuh maknanya. Dan wujud di akhirat dengan penuh penghargaan dan kemuliaannya. Maka jadilah orang yang wujud di dunia, bukan yang sia-sia. Bukan wujud ni macam tak wujud, dengan maksud tak beri apa-apa faedah dan manfaat. Wujudlah sebagaimana orang yang patut wujud. Dan nanti kita akan wujud di akhirat sebagaimana orang yang patut diberi nikmat dan penghargaan. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.